Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tajuk teknik menjawab geografi kertas 2 dengan kod 2280 palang 2 bahagian B iaitu graf dan carta bersama Cikgu Naarlina binti Awang daripada SMK Belimbing Tanah Merah, Kelantan. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini adalah elok sekiranya cikgu terangkan dahulu isi kandungan graf dan carta. Standard kandungan graf bar berganda, graf garisan berganda, carta pai. Standard pembelajaran pertama, mengenal pasti graf bar berganda, graf garisan berganda, carta pai. Menghuraikan kegunaan graf bar berganda dan carta pai, menghasilkan graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai, dan akhir sekali menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Seterusnya, mari kita lihat graf dan carta. Graf dan carta adalah satu ilustrasi grafik yang berguna iaitu untuk menyampaikan data dan maklumat geografi dalam bentuk grafik dengan jelas dan mudah difahami. Ini dapat mengelakkan daripada huraian yang panjang dan mengelirukan. Baiklah, kita lihat pula jenis-jenis graf. Graf terbahagi kepada graf bar mudah, graf bar garisan berganda, graf bar berganda. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tumpu kepada graf bar mudah dan graf garisan berganda. Manakala carta pula ialah carta pai mudah. Ya murid-murid, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan graf. Graf seperti yang cikgu bagi tahu tadi bahawa ia merupakan ilustrasi grafik yang sinonim dengan kertas graf. Untuk makluman murid-murid, kertas graf kalau kita lihat di pasaran terdapat pelbagai jenis warna. Ada yang berwarna biru, merah, yang cikgu guna ini adalah warna hijau dan hitam. Kertas graf terdiri daripada 3 jenis petak. Pertama, petak kecil. Petak kecil berukuran 0.2 cm panjang dan 0.2 cm lebar. Petak yang kedua ialah petak biasa dengan lebarnya 1 cm panjang dan 1 cm lebar. Manakala petak yang ketiga ialah petak besar yang terdiri daripada 4 petak biasa yang berukuran 2 cm panjang dan 2 cm lebar. Seterusnya, kita lihat pula jenis-jenis graf dan cara memplot graf dengan tepat dan lengkap. Baiklah murid-murid. Graf bar mudah. Graf bar mudah menunjukkan perubahan satu pemboleh ubah sahaja yang tidak berterusan. Ia terdiri daripada beberapa bar di mana setiap bar mempunyai nilai tertentu. Kita lihat teknik memplot graf bar mudah. Dalam peperiksaan, pastikan murid-murid untuk memplot graf bar mudah yang lengkap dan betul memerlukan kepada pertama, tajuk, petunjuk, skala, paksi X, paksi Y bersama unit dan bar. Mari kita lihat langkah-langkah untuk melukis graf bar yang tepat dan lengkap. Pertama, murid-murid perlu melukis garisan tegak yang menunjukkan paksi Y bersama unit. Kemudian, murid-murid perlu melukis
garisan mendata yang menunjukkan paksi X. Okay, seterusnya, murid-murid perlu juga menulis skala penyata yang telah dinyatakan dalam soalan peperiksaan, ataupun murid-murid juga boleh menulis pecahan pengimbang. Yang keempat, tajuk. Tajuk biasanya sudah terdapat dalam soalan yang telah diberi. Yang kelima, terdapat petunjuk. Dalam graf bar mudah, murid-murid boleh meletakkan petunjuk atau tidak, memandangkan ia hanya merangkumi satu pemboleh ubah sahaja. Seterusnya, plot atau bar. Murid-murid boleh melukis setiap bar mengikut nilai yang telah ditetapkan berserta dengan skala yang betul. Mari kita lihat analisis soalan carta bar mudah. Mari kita lihat. Carta bar mudah telah keluar dalam soalan peperiksaan SPM 2011, 2013, 2014 dan 2016. Mari kita lihat seterusnya. Contoh soalan 8A. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000. Markah yang diperuntukkan ialah 8 markah. Berdasarkan jadual 1, lukis sebuah graf bar yang menunjukkan bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000. Pada kertas graf, gunakan skala 1 cm mewakili 1 juta orang. Di sini terdapat garisan yang berwarna biru menunjukkan tajuk yang telah disediakan dalam kertas soalan. Tajuk ini diberi sebanyak 2 kali, satu tajuk untuk jadual 1 dan satu tajuk untuk arahan dalam soalan. Yang kedua, terdapatnya paksi Y atau unit, iaitu bilangan pelancong asing dalam unit juta orang. Seterusnya, kita lihat paksi X dinyatakan dalam bentuk tahun. Dan yang terakhir ialah skala sudah diberi dalam soalan, iaitu 1 cm mewakili 1 juta orang. Baiklah, kita lihat pula bagaimana langkah untuk melukis graf dengan tepat dan betul. Mari murid-murid bersama cikgu, kita semak jawapan. Pertama, kalau kita lihat, graf bar ini mempunyai tajuk yang lengkap, iaitu bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000. Maka peruntukan markah di sini adalah 1 markah. Ya. Yang kedua, terdapatnya petunjuk. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, untuk graf bar mudah, murid-murid boleh adakan petunjuk atau tidak. Ya. Yang ketiga, kita lihat dari segi skala. Skala penyata ataupun skala pecahan pengimbang ditulis di bahagian bawah paksi X, iaitu tahun, skala 1 cm nisbah 1 juta orang, dan juga skala dicatat di paksi Y di mana 1 unit ataupun 1 cm iaitu 1 petak biasa pada kertas graf bersamaan dengan 1 juta orang. Berikutnya, kita lihat di paksi Y terdapatnya bilangan pelancong asing berserta dengan unitnya iaitu juta orang. Kalau kita perhatikan, apabila kesemua ini lengkap, maka murid-murid bolehlah melukis bar di bahagian dalam graf, iaitu bar pada tahun 1995 berdasarkan kepada nilai yang telah diberi dalam jadual 1 tadi. Di sini kita lihat pemarkahan di sini, tajuk 1 markah, petunjuk 1 markah, skala 1 markah, paksi X 1 markah lengkap, paksi Y beserta dengan unit 1 langkah, plot atau bar
6 markah. Jumlah markah keseluruhan adalah 11 markah. Oleh kerana markah pada soalan ini diperuntukkan hanya 8 markah, maka maksimum markah adalah 8. Sekarang kita analisis pula soalan graf bar garisan. Graf bar garisan pernah keluar dalam soalan SPM pada tahun 2017 dan 2019. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk kita melukis atau memplot graf garisan. Contoh 2, soalan yang sama dengan graf bar mudah, cuma yang berbeza ialah graf bar diganti dengan graf garisan. Seperti biasa, terdapatnya tajuk pada soalan yang diberi. Seterusnya, terdapatnya paksi Y iaitu unit juta orang. Berikutnya, skala 1 cm mewakili 1 juta orang dan paksi X iaitu tahun. Sekarang kita lihat, adakah graf garisan yang dilukis memenuhi kriteria yang dikehendaki? Pertama, seperti biasa, terdapatnya tajuk bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000 lengkap. Seterusnya, kita lihat plot iaitu pelancong asing. Di mana graf bar tadi, nilai yang sama pada graf bar tadi sudah ditukar bentuk kepada graf garisan. Di mana nilai titik diambil di tengah-tengah kawasan setiap tahun. Di mana setiap titik yang cikgu simbolkan dengan warna bulat yang berwarna hitam akan dihubungkan dalam bentuk garisan dengan menggunakan pembaris. Sekiranya pemboleh ubah dalam soalan graf garisan melebihi daripada 1, maka kita akan dapati terdapat 2 garisan. Iaitu contoh yang cikgu bagi terdapatnya pelancong tempatan. Seperti yang graf garisan yang pertama tadi, murid-murid juga perlu memplot graf garisan kedua. Cuma yang berbeza ialah dari segi petunjuk. Berikutnya ialah skala. Skala seperti juga dalam graf mudah, kita dapati dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditanda nilainya pada setiap 1 cm di petak biasa pada kertas graf. Berikutnya, yang keempat ialah paksi X iaitu tahun. Pastikan murid menulis tahun. Sekiranya tidak ditulis perkataan tahun, walaupun murid mengetahui, cikgu pun mengetahui bahawa 1995 adalah tahun, murid akan mendapat 0 markah. Berikutnya ialah paksi Y. Seperti tadi juga, bilangan pelancong asing berserta dengan unit iaitu juta orang. Untuk makluman penting, murid-murid sekalian, dalam kita membentuk graf bar atau graf garisan yang lengkap dan tepat, perlu mengetahui beberapa perkara. Pertama, paksi Y yang tiada unit akan diberi 0 markah. Yang kedua, paksi Y yang tiada unit dan skala pecahan wakilan lengkap dalam bentuk unit. Contoh, 1/1 juta orang, maka murid akan memperolehi 1 markah. Contoh kedua, sekiranya paksi Y tidak lengkap dan skala pecahan wakilan juga tidak lengkap, maka 0 markah. Berikutnya ialah paksi Y yang mempunyai unit yang lengkap. Contoh 1, kalau kita lihat, bilangan pelancong diberi unit juta orang lengkap, maka murid akan mendapat 1 markah. Contoh 2, sekiranya bilangan pelancong di mana unit yang diberi tidak lengkap, hanya juta sahaja,
maka markah yang diperoleh adalah kosong. Paksiwa yang tidak berunit dan skala wakilan juga tidak berunit tidak akan disemak bahagian bar. Maka kosong markah di paksi Y, kosong markah di paksi Y dan kosong markah di bar. Di sini murid-murid akan kehilangan sekurang-kurangnya 6 markah daripada 8 markah penuh. Dan akhir sekali, paksi X sekiranya tidak berunit, tidak diletakkan tahun atau bulan, maka kosong markah. Bagaimana murid-murid sekalian? Baiklah, kita teruskan lagi dengan carta pie dan cara memplot carta dengan tepat. Analisis soalan carta pie. Mari kita lihat. Soalan carta pie telah keluar pada tahun 2012, 2015 dan 2018. Ini adalah carta pie. Carta pie adalah sebuah bulatan dengan beberapa sektor atau pecahan. Setiap pecahan mengikut nilai komponen iaitu dalam unit peratus. Kita lihat bagaimana cara memplot carta pie. Pertama, pastikan terdapat tajuk. Yang kedua, terdapat petunjuk beserta dengan peratus. Yang ketiga, terdapat jejari ataupun mempunyai jejari yang tepat. Dan yang keempat, sudut sektor atau darjah yang dikira tepat. Mari kita lihat langkah untuk melukis carta pie. Pertama, perlu ada tajuk. Ya, tajuk biasanya seperti dalam graf bar dan graf garisan juga terdapat dalam soalan. Yang kedua, perlu ada petunjuk. Petunjuk sama ada murid-murid hendak menulisnya di luar daripada carta pie ataupun boleh menulisnya di dalam sektor carta pie. Yang ketiga, terdapatnya sudut sektor. Sudut sektor ini murid-murid perlu menggunakan protektor untuk mencari sudut tersebut. Manakala dari segi jejari, kalau kita lihat jejari untuk carta pie ialah 5 cm. Jejari juga dikenali sebagai diameter. Seterusnya, kita lihat contoh soalan. Jadual 2 menunjukkan jumlah pekerja asing di Malaysia mengikut sektor pada tahun 2015. Markah yang diperuntukkan adalah 8 markah. Berdasarkan jadual 1, lukiskan carta pie bagi menunjukkan peratus pekerja asing di Malaysia mengikut sektor pada tahun 2015 pada kertas graf. Gunakan jejari 5 cm untuk carta pie anda. Seperti biasa, garisan yang berwarna biru menunjukkan tajuk, ya. Manakala petunjuk dalam sektor terdiri daripada pemboleh ubah yang terdapat dalam jadual dan juga nilai peratus. Seterusnya, jejari. Jejari di sini adalah 5 cm yang telah diberi dalam soalan. Seterusnya, sudut sektor. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi bahawa sudut sektor murid-murid perlu mencari dengan menggunakan jangka sudut. Di mana di sebelah jadual yang kalau murid-murid lihat terdapatnya bilangan peratus. Jadi sudut sektor murid-murid perlu mencari iaitu bilangan keseluruhan, maafkan cikgu, bilangan pekerja yang bekerja dalam sektor-sektor tersebut bahagikan dengan 360 darjah, darabkan dengan 100 ataupun peratus yang kita perolehi darabkan dengan 3.6 darjah untuk mendapatkan sudut sektor. Contoh yang cikgu nyatakan pada sebelah jadual 2 iaitu bagi sektor pembinaan kita akan perolehi 106 darjah, manakala sektor perkhidmatan kita akan dapati 41.7 darjah, pertanian 70.9 darjah. Di mana apabila kita
jumlahkan keseluruhan, kita akan memperoleh 360 darjah. Mari kita lihat cara melukis atau memplot carta pie tersebut. Kalau kita lihat di sini, pertama, terdapatnya tajuk jumlah pekerja asing di Malaysia mengikut sektor pada tahun 2015. Di sini murid akan memperoleh 1 markah. Yang kedua, terdapatnya petunjuk iaitu pembantu rumah dengan warna biru, sektor pembuatan dengan warna jingga dan seterusnya. Yang ketiga, terdapatnya jejari apabila diukur lukisan yang dilukis oleh pelajar atau carta pie yang dilukis oleh pelajar, kita akan memperoleh jejari 5 cm. Dan seterusnya, yang keempat ialah setiap sektor mempunyai sudut yang tepat dengan nilai peratus dicatat di dalam sektor carta pie tersebut. Oleh itu, dalam memperolehi carta pie yang lengkap dan tepat, pertama murid-murid perlulah mempunyai tajuk pada carta pie. Tajuk ini kita perolehi daripada soalan seperti yang telah dibincangkan tadi, petunjuk, jejari, sudut sektor, sekiranya kelima-lima sudut sektor tersebut lengkap, murid-murid akan memperolehi 5 markah dan jumlah markah yang diperuntukkan adalah 8 markah. Bagaimana? Baiklah. Kita analisis keseluruhan soalan SPM 2010 hingga 2019 dalam bab graf dan carta. Mari kita lihat. Pada tahun 2010, carta pie telah keluar. Ya, diikuti dengan SPM 2011, graf bar, SPM 2013, carta pie, SPM 2014, graf bar, SPM 2015, carta pie, SPM 2016, graf bar yang keluar, SPM 2017 didapati graf garisan yang mendominasi, SPM 2018, carta pie, SPM 2019, graf garisan dan SPM 2020, apa dia? Rahsia. Baiklah murid-murid, setakat ini sajalah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bab yang seterusnya. Cikgu harap pembelajaran pada hari ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.